Salam sejahtera. Pemimpin cerdik tak tergamak, tunggang isu sawah padi, ugut kerajaan pusat. Sekarang ini pelbagailah nama yang kita dengar. Ada tunggang agama, ada tunggang kaum, ada tunggang bangsa, ada tunggang kawan, ada juga tunggang parti politik lain, ada juga yang tunggang kekuatan pengaruh akar umbi orang lain, ada juga yang menunggang pengaruh orang lain, dan macam-macam lah. Mereka menggunakan pelbagai isu semata-mata untuk menang. Mereka tak pedulilah perkara yang ditunggang itu boleh menyebabkan kekacauan, menyebabkan pecah belah, menyebabkan ketidakstabilan atau sebagainya. Yang penting mereka menang. Tungganglah mereka dengan pelbagai isu. Mereka tungganglah pelbagai perkara. Macam-macam lah yang mereka tunggang. Yang penting niat mereka untuk menang, untuk diundi, berjaya. Ini satu perbuatan yang patut kita kutuk, karena perbuatan itu adalah amat jahat. Saudara-saudara sekalian, apabila ada pemimpin yang tergamak menunggang isu sawah padi dan mengugut pula kerajaan pusat, ini perkara yang memang benar-benar menjijikkan pada pandangan kita semua. Laporan daripada Harapan Daily menulis, pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi ugut kerajaan pusat, ditulis oleh Ahmad Mursi. Sawah padi di Kedah kurang 10% daripada keseluruhan 944,000 hektar keluasan Kedah. Dakwaan Kedah dipaksa miskin kerana sawah padi hanya tantrum Sanusi untuk tuntut 200 juta dari kerajaan pusat. Cara sama seperti kanak-kanak minta gula-gula daripada ayah. Apabila tak dapat, maka bergolek-golek atas lantai, tantrum untuk tarik perhatian ayah. Sanusi mesti faham, dan Sanusi masih tak faham. Jaga kerajaan ini kenal lebihkan diplomasi berbanding konfrontasi. Muka bengis, mulut jahat, hebat depan penyokong, tapi kampung tergadai, apalah gunanya? Sebelum ini Sultan Kedah dah ingatkan Sanusi bahawa Kedah perlukan bantuan kerajaan pusat. Dan Sanusi mesti jaga tutur kata, namun ia tidak dipatuhi. Kini Sanusi nak cari jalan mudah. Gunakan sawah padi dan isu food security sebagai ugutan untuk tuntut tuang dari kerajaan pusat dan menambah pendapatan negeri. Sama seperti dulu diugut Pulau Pinang untuk sekat aliran sungai kalau tidak bayar pampasan kepada Kedah. 4 bilion ringgit Malaysia yang kerajaan pusat sediakan untuk pembangunan sawah padi di Kedah dikatakan bukan untuk manfaat kerajaan Kedah. Mulut sahaja laju buat dosa, maki hamun dan kazaf, tapi otak tumpul dan minda miskin, tiada kreativiti. Simptom biasa orang yang rendah daya intelek. Butakah dia? Bertriliun ringgit kerajaan pusat belanja untuk bangunkan kulim high-tech sejak 1996. Sebanyak 99,1% daripada keseluruhan pelaburan ke Kedah dibawa masuk oleh agensi pusat ke kulim. Pembangunan Langkawi juga terima peruntukan kerajaan pusat. Pemimpin yang cerdik akan cari idea, mencari manfaat hasil, limpahan kekayaan dari kesemua inisiatif kerajaan pusat itu. Apatah lagi 90% tanah di Kedah masih boleh dibangunkan selain menanam padi. Saudara-saudara sekalian, lebih mengejutkan kita ialah laporan bahawa ekonomi era kerajaan Madani berkembang pada 42% pada suku pertama. Rekod itu sekaligus mengatasi unjuran awal pasaran 3,9%, disokong perbelanjaan swasta yang lebih kukuh dan pertumbuhan ekonomi ekspor yang positif. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 3,9% bagi tempoh Januari hingga Mac 2024 yang diunjurkan ahli ekonomi sepadan dengan unjuran awal dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghaffar berkata,
Perbelanjaan isi rumah lebih tinggi pada suku pertama itu berikutan pertumbuhan guna tenaga dan upah yang berterusan. Itulah dia, saudara-saudara sekalian, satu pendedahan dan penerangan yang ringkas, simple tapi menarik. Pemimpin cerdik tak tergamak tunggang isu sawah padi untuk ugut kerajaan pusat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akhirnya tampil menjawab dakwaan 25% baki saham Malaysia Epot akan dimiliki syarikat pro-Zionis. Laporan yang mengatakan 25% baki saham Malaysia Epot Berhad MAHB akan dimiliki pro-Zionis adalah tidak berasas, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, dakwaan yang dibangkitkan pembangkang itu hanyalah semata-mata untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Kata Anwar Ibrahim, tiada yang positif daripada pembangkang, hanya menghasut penuh dengan kebencian dan dengki. Segala kenyataan kita yang diakui oleh dunia termasuk pertemuan dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tidak beri sesuatu yang positif kepadanya, kata Anwar Ibrahim. Yang dicari oleh mereka adalah fitnah dan hasutan. Ringgit dan bursa bertambah menguku, itu hanya menyakitkan hati mereka pembangkang, ujar Anwar di petik bernama. Anwar berkata demikian dalam sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari ke Kazakhstan hari ini. Terdahulu beliau ditanya mengenai laporan yang mengatakan Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan membeli saham MAHB sehingga 70%, manakala 5% lagi akan dikuasai kerajaan Abu Dhabi. Bagaimanapun 25 lagi baki saham didakwakan dimiliki oleh Global Infrastructure Fund, iaitu syarikat milik BlackRock berpangkalan di New York dan penyokong kuat rejim Israel. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan jawapan terus terang daripada Anwar Ibrahim ini, maka habislah, tidak ada lagi lah mainan modal politik yang boleh digunakan oleh pembangkang. Saudara-saudara sekalian, jelaslah apa yang dimainkan, apa yang disampaikan oleh pembangkang itu hanya satu mainan politik modal murahan yang tak habis-habis dicanang. Kalau betul, sila tunjuk fakta dan juga perinciannya. Itu yang mahu kita lihat, bukan hanya cakap-cakap saja. Ini kerana Anwar Ibrahim sudah menjawab bahawa itu hanyalah fitnah dan juga perkataan hasutan daripada pembangkang. Anwar Ibrahim bertegas bahawa tidak akan ada, tiada perkara yang seperti dilaporkan itu berlaku. Anwar Ibrahim kata dakwaan yang dibangkitkan pembangkang itu hanyalah semata-mata untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Tiada yang positif daripada mereka, yaitu pembangkang hanya menghasut dengan penuh dengan kebencian dan dengki semata-mata. Segala kenyataan kita yang diakui oleh dunia termasuk pertemuan dengan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tidak beri sesuatu yang positif. Yang dicari adalah fitnah dan hasutan. Ringgit dan bursa bertambah mengukuh, itu hanya menyakitkan hati mereka, yaitu pembangkang, kata Anwar. Anwar berkata demikian dalam sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari di Kazakhstan. Anwar Ibrahim juga telah mengatakan bahawa dakwaan 25% bagi saham Malaysia Epot akan dimiliki syarikat pro-Zionis adalah fitnah dan juga hasutan yang tidak berasas. Itu penegasan Anwar Ibrahim. Dakwaan itu hanya dibangkitkan oleh pembangkang hanya untuk melahirkan kebencian rakyat kepada kerajaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Ramai orang yang nak tahu apa yang berlaku sebenarnya dalam serangan balai polis di Uru Tiram, Johor itu. Saya kongsikan dengan Anda semua
kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram, yang mana 2 pelajar IPT turut ditahan. Ramai orang yang nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, apa tujuan diserang, dan bagaimana cara Balai Polis itu diserang, apa modus operandinya. Yang mengejutkan kita ialah dalam siasatan kronologi ini, turut ditahan ialah 2 pelajar IPT. Siapa 2 pelajar itu dan kenapa ditahan? Ikuti ulasan ini. Siasatan insiden serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram awal pagi tadi yang mengorbankan 2 anggota polis dan suspek mati ditembak turut membabitkan 2 pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memaklumkan pelajar lelaki berusia 22 tahun dan pelajar perempuan berumur 21 tahun itu ditahan kerana dipercayai ada kaitan dengan serangan terbabit. Mereka ditahan untuk siasatan lanjut kaitan dengan serangan itu. Adalah tidak logik untuk melaporkan kes cabul 2 tahun lalu pada jam 2.30 pagi, kata Ketua Polis Negara. Ketika laporan sedang dibuat pula, tiba-tiba balai diserang. Jadi kita akan siasat dengan rapi 2 pelajar berkenan. Katanya yang turut memperincikan kronologi serangan jam 2.54 pagi berkenan. Pada jam 2.30 pagi, 2 pelajar IPT, yaitu lelaki dan perempuan, hadir ke balai untuk membuat laporan polis mengenai kes cabul yang sudah berlaku 2 tahun lalu. Pada jam 2.35 pagi, ketika 2 pelajar berkenan sedang membuat laporan polis, suspek masuk ke kawasan balai dengan motosikal dan terus ke bahagian belakang balai. Seketika itu, seorang anggota polis pergi ke bahagian belakang balai untuk memeriksa. Tetapi telah diserang dan ditetak mati oleh suspek. Suspek kemudian merampas senjata api anggota berkenan. 2 anggota polis dimaklumkan mengenai serangan itu, bergerak ke belakang balai memeriksa dan berlaku tembak-menembak dengan suspek. Pada jam 2.54 pagi, seorang daripada anggota polis berkenan maut terkena tembakan pada bahagian pipi yang tembus kepala. Seorang lagi anggota berjaya menembak mati suspek. Sehubungan itu, Razarudin berkata, 2 pelajar itu ditahan bagi siasatan lanjut pembabitan mereka dalam serangan itu. Adalah tidak logik untuk melaporkan kes cabul 2 tahun lalu pada jam 2.30 pagi. Ketika laporan sedang dibuat pula, tiba-tiba balai diserang. Jadi kita akan siasat dengan rapi 2 pelajar berkenan, kata Ketua Polis Negara. Itulah dia kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram yang mana 2 pelajar IPT turut ditahan. Saudara-saudara sekalian, ini memang menarik perhatian kita. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara ini adalah tidak logik. Mana-mana kes membuat laporan pada jam 2.30 pagi. Bukankah laporan boleh dibuat pada hari esok, pada waktu siang? Kenapa pula pada waktu jam 2.30 pagi? Jadi baguslah ada 2 orang ini yang ditahan. Nampaknya adalah sesuatu yang boleh dikorek, rahsia ataupun pembabitan mereka dalam isu tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus penerangan dan juga pendedahan demi pendedahan berkaitan dengan isu serangan Balai Polis Ulu Tiram Johor ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan yang akan disampaikan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas serangan Balai Polis di Ulu Tiram Johor,
Ini keputusan terkini daripada Perdana Menteri, pengumuman terkini daripada Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu. Anwar Ibrahim mahu polis bertindak tegas terhadap keganasan. Bukan saja Anwar, rakyat Malaysia pun mula menitipkan ucapan terima kasih kepada dua wira negara yang telah terkorban, polis yang telah terkorban dalam serangan tersebut. Walau bagaimanapun, netizen juga turut memohon supaya polis cepat-cepat menangkap semua pengganas yang terlibat, terutamanya GI tersebut. Mereka harap polis bertindak tegas dan tidak memberikan kompromi langsung terhadap keganasan melampau di Malaysia. Oleh sebab itulah, netizen turut menyokong, bertepuk tangan menyokong bersorak apabila Anwar mahu polis bertindak tegas terhadap keganasan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak cuba melakukan kekacauan di Malaysia sehingga meragut nyawa. Mengulas serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram Johor awal pagi tadi, Anwar berkata beliau menyokong segala usaha yang dilakukan polis dan meminta rakyat memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Soal keamanan, kata Anwar Ibrahim, kita tidak boleh tolak ansur. Kerajaan akan tegas. Nyawa rakyat adalah keutamaan kita. Tiada maknanya kemajuan kalau keamanan tidak dikawal, kata Anwar. Tindakan keras akan diambil bagi menghentikan kegilaan keganasan ini, dan saya menyokong penuh langkah diambil polis. Anwar juga memohon supaya rakyat memberikan kerjasama yang jitu dan utuh. Anwar kata sentiasa berwaspada dan jangan bagi peluang kepada golongan jahat ini. Katanya pada sidang media pada hari terakhir lawatan kerja rasmi 2 hari ke Kazakhstan. 2 anggota polis dan seorang suspek maut dalam insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram pada jam 2.45 pagi tadi. Manakala seorang lagi anggota polis cedera. Anwar berkata perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas tanpa berkompromi, termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu. Tahniah kepada polis, kita mahu tindakan tegas. Tiada tolak ansur, kerana kita mahu negara dihormati, kata Anwar. Bila negara dihormati, dunia ekonomi akan meningkat, katanya lagi. Benarlah apa yang berlaku dan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini, yaitu bila negara dihormati dunia, ekonomi akan meningkat. Saudara-saudara sekalian, perkara lain yang juga perlu diatasi dengan tegas tanpa berkompromi, kata Anwar, ialah termasuk perbuatan mereka yang memainkan isu kedudukan Raja Melayu. Raja Melayu, raja-raja yang di-Pertuan Agong di dalam negara kita ini, ialah tonggak dan lambang kedaulatan negara ini. Siapa yang cuba berani mempermainkan kedudukan raja-raja Melayu adalah seperti orang yang bermain dengan tabuan, membakar diri dan tidak akan selamat. Saudara-saudara sekalian, ini kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram, 2 pelajar IPTA turut ditahan. Kronologi serang Balai Polis Ulu Tiram, 2 pelajar IPT turut ditahan. Siasatan insiden serangan ke atas Balai Polis Ulu Tiram awal pagi tadi yang mengorbankan 2 anggota polis dan suspek mati ditembak turut membabitkan 2 pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan serangan beberapa pengganas di Balai Polis Ulu Tiram. Saudara-saudara sekalian, serangan itu mengakibatkan telah meragut 2 nyawa polis dan ia juga telah mencederakan seorang. Ianya amat mendukacitakan, bukan saja kepada kita, tetapi ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
Beberapa jam selepas serangan tersebut di Balai Polis Ulu Tiram tersebut, akhirnya Agong bersuara, titahkan perkara yang paling kita tunggu-tunggu. Ini keputusan daripada Agong dan juga titah Agong selepas Balai Polis tersebut diserang. Daulat tuanku, daulat tuanku. Titah baginda, semoga mereka kalangan suhada dan doa agung buat dua polis terkorban. Sultan Ibrahim menyifatkan dua yang terkorban itu sebagai wira negara. Yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi kemarin. Al-Fatihah buat dua wira negara yang terkorban dalam tragedi ini. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan juga para syuhada. Titah Seri Paduka Baginda menerusi catatan di Facebook. Dalam kejadian pada jam 2.45 pagi itu, 3 disahkan maut, yaitu 2 anggota polis masing-masing berusia 22 tahun dan suspek yang berusia 21 tahun, manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan cedera. Polis menerusi hantaran di laman Facebook rasmi mengesahkan 2 anggota polis yang meninggal dunia dalam kejadian serangan itu ialah Ahmad Azza Fahmi Azhar dan Muhammad Syafiq Ahmad Said. Allahyarham Ahmad Azza Fahmi dan Allahyarham Muhammad Syafiq merupakan anggota ronda cegah jenayah di Balai Polis tersebut dan baru sahaja berkhidmat dengan pasukan lebih kurang 2 tahun menurut kenyataan itu. Saudara-saudara sekalian, semalam juga kita telah dikejutkan dengan pengumuman daripada Ketua Polis Negara tentang identiti dalang kepada serangan Balai Polis di Ulu Tiram, Johor itu. Menurut Ketua Polis Negara, serangan itu adalah daripada ahli JI. Dan menurut Ketua Polis Negara, mereka telah menyerbu kediaman penyerang tersebut dan mereka mendapati ada banyak perkara yang menarik dalam rumah tersebut. Selain itu, menurut laporan media, polis juga telah pun menahan beberapa orang termasuk ahli keluarga bagi membantu siasatan. Kita berdoa supaya negara dapat melakukan siasatan dan tangkapan segera, menghentikan segera serangan pengganas seperti ini. Karena kita mahukan sebuah negara yang aman tanpa ada pengganas. Dan dalam laporan berasingan juga, Ketua Polis Negara juga mengatakan beliau tidak menolak kemungkinan penyerang tersebut bertujuan menyerang Balai Polis itu untuk mahu merampas senjata api yang ada di Balai Polis tersebut. Namun kita ucapkan tahniah, syabas atas keberanian, terima kasih atas pengorbanan dan keberanian polis yang ada di Malaysia. Sesungguhnya kita bersetuju apabila Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyifatkan mereka itu sebagai wira negara. Inilah wira negara yang sepatutnya kita dendangkan, sepatutnya yang kita angkat dan dikurniakan darjat yang tertinggi. Dan sama-samalah kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan semuanya dalam keadaan tenang dan terus dapat bersabar. Yang di Pertuan Agong menzahirkan rasa sedih dan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi tadi. Baginda mengucapkan semoga mereka dalam kalangan suhada. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.